sekali tadi. Seperti yang kami janjikan, kami bawakan perhatian anda untuk segmen ini, khususnya bagi anda yang sedang melalui situasi sebegini, osteoporosis berbanding dengan osteoartritis. Di studio bersama kami, Assalamualaikum, selamat pagi, Dr. Khairul Nizam Rozali. Waalaikumsalam. Yang merupakan pakar perunding ortopedik UiTM Private Specialist Center. Terima kasih, Doktor, kerana sudi bersama kami. Kalau diimbau dari zaman kecil-kecil lupa kita sering dengarkan osteoporosis. Minum susu banyak-banyak. Pastikan kalsium, protein semua mencukupi. Tapi apa sebenarnya yang boleh difahami, terutamanya ialah bagi warga emas misalnya, Doktor. Naik tangga sakit kaki, sakit belakang, nak solat pun susah. Tapi apa sebenarnya beza osteoporosis dan osteoartritis? Okey. Balik pada topik kita pada hari ini, kita fokus pada topik hari. Kenapa saya pilih topik osteoporosis dan osteoartritis, pelanduk dua tak serupa. Okey. Kalau kita tengok bahasa ni, kita Melayu ni kaya dengan bahasa. Kita banyak bahasa-bahasa istilah perubatan yang kita buat sendiri. Contoh yang dah lama. Dan benda ni dah wujud lama sejak zaman TV hitam putih lagi, zaman P.Ramlee pun dah ada. Contohnya angin pasang, angin ahmar, buah sih, bahasa perubatannya hemoroid, apa lagi, batu karang, batu hempedu. Tapi itu zaman dulu. Kalau kita ikut sekarang, zaman dah makin moden, makin berubah. Kita dah ada social media, TikTok, Facebook, Google dan sebagainya. Jadi kebanyakan orang walaupun dah warga emas, dah biasa dengan IT dan mula cek sendiri. So bila kita dah mula dengar daripada sumber-sumber ni, kita punya frasa tu guna dah lain. Kalau dulu dah biasa angin ahmar, sekarang dah pakai stroke, dah makin mudah sebab biasa pendedahan. Okey, jadi semua ni baguslah dengan perkembangan teknologi dan sebagainya. Tapi saya nampak di sini bila kita belajar melalui cara ni dan bukan melalui doktor betul, ada istilah-istilah tu yang belajar separa saja, bukan ni, dan menyebabkan pemahaman yang salah di kalangan pesakit-pesakit lah. Contoh yang dua yang sebab tu saya pakai ni, osteoartritis dan osteoporosis. Dan memang betul-betul berlaku. Saya bagi contoh, saya lihat dekat klinik saya ada pesakit, doktor, saya rasa masalah sakit lutut lah, saya rasa saya ada osteoporosis. Contoh, sekali dengar macam betul tu salah tu. Dengar penghujung sesi boleh tahu apa kesalahan dia. Okey, kedua, saya ada sakit belakang, doktor, saya rasa ada kerapuhan tulang ke apa sikit, mungkin tulang saya tak kuat, saya rasa mungkin ada osteoartritis. Salah lagi. Saya bagi contoh dua senario yang berlaku. Okey. Sekali, dua kali mungkin kebetulan. Tapi kalau kerap sangat dan berlaku, dan masa klinik sesi saya rasa benda ni saya pilih topik supaya dapat beri pendedahan kepada masyarakat dan penonton supaya lebih faham apa benda ni sebab bunyi dia hampir sama. Apakah dari segi terminologi ataupun untuk dari segi penakrifan penyakit tersebut, osteoporosis ni lebih kepada tulang? Betul, okey. Berarti kata lain kita ke arah definisi. Kalau kita tengok tajuk hari ini, osteoporosis dan osteoartritis, tajuk saya pelanduk dua tak serupa. Okey, bukan pelanduk dua serupa tu kita saya ubah pelanduk dua tak serupa kerana bunyi dia sama tapi memang totally berlainan. Sebelum kita bincang tentang topik hari ini iaitu pasal perbezaan di antara kedua ni, kita tahu definisi dulu. Kan? Saya nak bandingkan apple hijau dengan apple merah. Sebagai topik, orang kena tahu apa itu apple dulu. Kalau definisi pun tak tahu, nak bagi bandingan pun kita tak boleh faham. Okey, kita pergi ke definisi dulu satu persatu. Ringkas saja sebab topik ini sangat besar. Osteoporosis saja kita boleh bercakap sampai 1 jam. Osteoartritis sampai 1 jam pun boleh nak bincang semua. Tapi itu bukan intention kita hari inilah. Kita nak tunjuk perbezaannya. Tapi kita mula definisi sikit. Kita mula dengan yang pertama dulu, osteoporosis. Osteoporosis berasal daripada perkataan Greek sebab kita punya kebanyakan istilah perubatan bukan dari bahasa Inggeris pun daripada Greek. Osteo bermaksud tulang dan porosis bermaksud poros ataupun dalam bahasa Greek dia por. Por tu bermaksud passage atau laluan laluan-laluan atau rongga di dalam tulang. So macam kalau saya rasa ada video dan ni tadi mungkin saya ada sampel. Kalau kita tengok dalam ni, kalau normal kita patut ada kepadatan tulang yang tertentu Kalau kamera boleh zoom kat sini. Kita boleh zoom. Betul. Props yang doktor bawa. Belah kiri. Si tengok prop saya boleh ataupun daripada slide yang saya beri pun boleh. Kalau kita tengok yang di belah kanan ni, rongga dia lebih luas. Okey, kita ini zoomkan masalah sedikit. Doktor just pintin aja, pegang tu. Okey, betul. Saya tunjuk balik, belah kanan osteoporosis, di kiri sihat. Kalau kita lihat dua-dua ni boleh nampak kedua bahagian sumsum tulang tu yang lebih besar di bahagian kanan saya, di tangan saya. Dan bukan itu saja, jangan fokus pada susu tulang. Apa kelainan lagi? Sekiranya penonton boleh nampak, cuba lihat bahagian korteks ataupun bahagian luaran tulang ni. Saya menunjuk pada bahagian putih ni. Dapat lihat bahagian putih di bahagian belah kanan ni berbanding di kiri saya ni lebih tebal. So dua faktor tu. Satu faktor dalam dia,
keporosan tulang dan kedua kekuatan tulang lah. Okey. Bagaimana doktor mendiagnos ni? Biasanya kita mula dengan paling simple dan mudah dulu, iaitu kita buat X-ray je lalu. X-ray kita akan nampak. X-ray 2 color je, senang, tak ada merah, hijau, hitam, putih, pusing-pusing sama je. So untuk yang bahagian putih kita panggil opacity dan bahagian hitam kita panggil lucency lah. Kehadiran ketumpatan yang makin kurang, kita akan lebih color hitam. Walau bagaimanapun, itu bukan cara kita diagnos osteoporosis. Sebab cara pengukuran melalui X-ray itu terlampau kualitatif. Maksudnya antara doktor dengan doktor pun mungkin lain. It's not quantitative. Kalau yang tak faham kuantitatif dengan kualitatif tu, kita anggap macam kita buat ukuran. Katakanlah kita ukur panjang sesuatu 3 cm, 4 inci, 5 inci, bernombor. Bila saya cakap dengan Zaliha pun saya boleh faham kan. Katakan saya bentuk, katakan panjang sikit, panjang yang amat, panjang sederhana. Untuk Zaliha faham lain. Mungkin panjang yang sederhana 5 inci. Saya mungkin 10 cm kan. Sama macam X-ray tadi. Bila kita tengok tu, benda tu tak boleh diukur dengan tepat. Maka wujud satu ujian yang kita panggil bone mineral densitometry ataupun BMD, macam gambar yang saya ada bekalkan tu. Itu ujian sama seperti X-ray tapi radiasi lebih rendah, mudah dan tidak invasif. Tidak perlu cucuk ke apa-apa ni. Dan pesakit akan sangat selesa. Saya ada gambar juga contoh macam mana pesakit kalau tengah melalui ujian tu yang sebelum osteoartritis ni. Ini dah topik lain. Ini slide kita nak ke slide sebelum ya. Slide sebelum masih topik osteoporosis ya. Okey, dan daripada situ baru doktor tentukan. Ada lagi kompleks lah, ada cara T-score dan Z-score. Saya tak mahu mendalam ke arah tu, tapi daripada nombor tu biasanya negatif 2.5 ke bawah menunjukkan ada osteoporosis dan kita perlukan mula perawatan. Okey doktor, bolehkah osteoporosis ini ataupun keporosan tulang ini dikenal pasti ketika pesakit itu masih lagi usia muda? Boleh. Ujian simple sama macam saya cakap tadi, dan ujian BMD yang saya cakap tu, itu boleh buat pada peringkat umur. Saya sihat sekarang atau saya tak ada sakit apa-apa, tapi saya nak tahu lepas saya, boleh sila datang kat hospital kami di UiTM Private Special Center pun ada bekalkan scan tu. Boleh datang untuk buat pemeriksaan ya. Langkah pencegahan barangkali. Betul, untuk mengenal pasti. Betul. Cegah satu, rawat malah digalakkan Zaliha. Sebab kebanyakan saya tengok penyakit osteoporosis datang keadaan dah lewat. Bila yang ada tu, kita tak akan datang dengan, kita tak dapat lihat ke keporosan tulang tu apa yang dah jadi, dah patah. Doktor saya datang patah, jadi dah terbalik. Mula rawatan baru nak reverse balik, cek punca baru ada osteoporosis. So yang terbaik sebenarnya kalau yang para penonton walaupun yang muda ke, ada ibu bapa ke yang dah tua, bawa ke hospital walaupun tak ada apa-apa, jangan rasa risau nampak ibu bapa mula bongkok ke apa sebagainya. Kita buat pemeriksaan, buat ujian yang saya cakap tadi lah. Dan rawatan dia ada rawatan banyak-banyak, kita bagi kalsium, ada bagi hormon, ada. Itu pun saya tak nak mendalam sebab saya tak rasa sampai masuk sebab kita topik kita ingat kita pasal perbandingan ni baru cerita osteoporosis ni, belum lagi yang topik perbandingan ya. Saya pergi yang kedua pula. Kedua, istilah yang selalu confuse tadi adalah apa? Osteoartritis. Bunyi hampir sama ni, sebab tu pelanduk dua sama tapi tak serupa saya kata. Osteo masih perkataan sama, perkataan Greek yang bermaksud tulang. Cuma arthritis bermula pada perkataan Greek juga, arthro sebenarnya. Arthro tu sendi. So arthro tu bukan penyakit. Zaliha ada arthro, saya pun ada arthro sebenarnya. Tapi bila dah penyakit disebut arthritis. Sama macam hati, hepatitis. Kalau pankreas, pancreatitis. So bila arthro kita jadi arthritis. Kebanyakan rakan-rakan kenalan saya doktor yang suka masuk triathlon, lari 10 km, 21 km, 42 km, lepas lagi sakit lutut. Kemudian pada mereka tak apa, biasa no pain no gain katanya. Tapi bila pergi jumpa doktor, bila dah teruk sangat rasa lagi tu, baru tahu rupanya sendi tu dah macam rosak. Jadi adakah itu Memandangkan Zaliha tanya soalan tu bagus, itu sebenarnya ke arah risiko tu. Ada kawan muda kan. So bila tu kita tengah bincang topik risiko. Apa risiko-risiko dalam menyebabkan osteoartritis? Dia ada 3 yang utama dia. Yang 3 ni satu faktor kita boleh ubah, yang 2 lagi kita tak boleh ubah. Yang kita tak boleh ubah, satu tak boleh ubah, 2 boleh ubah. Yang kita tak boleh ubah, kita tak payah unsing nak fikirkan sebab kita tak boleh ubah kan. Kita reda je. Yang boleh ubah, kita cuba usaha ikhtiar sebenarnya sihat. So apa ketiga tersebut? Rasa-rasa apa yang tak boleh ubah ni? Genetik? Umur. Umur. Umur ni kita tak ada ubat yang boleh siasa muda, siasa ataupun tak tua-tua ya. So memang lumrah alam, Tuhan bagi kita semua akan tua. Saya doktor pandai cakap macam ni, saya sendiri tak tahu macam mana kan. Doktor sendiri bila sakit 70 nanti mungkin saya pun dapat osteoartritis. So walaupun faktor tu kita tak boleh ubah, kita tetap akan menua. Kita jangan salahkan faktor tu, nanti akan jadi juga kan. Okey. Yang kedua, obesiti. Itu tak boleh jadi alasan. Kita gemuk, badan berisi ke, usahalah kurangkan badan. Bila obesiti nak kuruskan badan tu, kita bukan nak kata jadi cantik, nampak slim, semua kita buat tu untuk kesihatan, betul. Kadang-kadang kita tak confident lah doktor, saya berat 100 kg turun 95. Tak kisahlah in term of appearance, orang mungkin tak dapat beza. You buat tu bukan untuk orang lihat, tapi you happy in term kesihatan, you improve something untuk kita punya health. Itu kedua Yang ketiga,
faktor kerja, itu pun sama. Okey, saya bagi contoh yang dua tu sama supaya tak kacau nombor 3 lah. Satu umur 50, lagi satu umur 50. Dua-dua tak ada masalah kan, isu umur. Kedua tu saya cakap apa? Obesity. Okeylah, kita bagi fair faktor ni, you kurus dan lagi satu kurus, berat timbang sama. Okey, yang C ni kerja. Satu kerja mungkin office work hanya menaip ataupun macam Zaliha dan seperti saya kita banyak duduk kan. Lagi satu atlet negara. Pemain bola, ada memelaya. Lee Chong Wei katakan, dia main tu bukan hobi. Bayangkan kita tak boleh suruh tukar kerjaya. Itu periuk nasi dia. Dia kena makan, dia training. Besok main, walaupun bukan sekali je main training. So, buat tu sehari tak ada masalah. Buat seminggu, sebulan, nampak macam lama, tak ada masalah. Buat 5 tahun, 10 tahun, macam tu mungkin bila dia tua nanti, baru nampak beza risikonya. So saya rasa saya menjawab soalan dari hari kata yang muda tu kan. Memang dia terus waktu tu tak ada. Cuma banding dia berat yang sama bila dia tua nanti dengan kawan dia ataupun umur yang sama, bila tanya balik dulu apa, oh saya aktif sukan, lagi satu tak berapa aktif, risiko chances untuk dapat osteoarthritis tu lebih tinggi. Mungkin rawatan untuk orang muda pencegahannya mungkin lebih mudah. Ini anggapan saya lah yang tidak ada latar belakang perubatan. Tapi macam mak-mak ayah-ayah yang umur 65, 70 ke atas, kaki pun dah makin lemah, kadang-kadang nak solat pun sakit. Kadang-kadang mereka ni juga ada ubatan-ubatan lain. Betul. Jadi bagaimana rawatan sekiranya mereka ada osteoarthritis atau osteoporosis ni, adakah itu akan memberi masalah kepada rawatan penyakit-penyakit lain? Maksudnya rawatan yang dibuat sendiri tanpa okey. Okey. Saya walaupun doktor pakar bedah juga perubatan, saya tak ada rigid dengan apa yang saya belajar sebab saya percaya walaupun dah berlama kecimpung dalam bidang ni, saya percaya ilmu Allah tu luas. Kadang-kadang yang ada rasuk, ada yang tak percaya ke ni, bila aku tengok ada juga, cuma itu dah luar bidang saya. Tradisional kadang-kadang untuk saya 100% kata jangan ikut tu, itu salah, saya tak berani. Sebab kadang dia ada cara ilmu dia kan, saya dia belajar ilmu saya ni, kadang-kadang ada benda yang mungkin benda tu betul. Cuma untuk yang bahagian tu, kearifan saya bukan saya yang sesuai untuk jawab untuk bahagian tu. Namun walau bagaimanapun, untuk serta kita dah tahu cara latar belakang dan apa puncanya gris makin kurang lutut pagi makin dah longgar dan sakit sebagainya. Kita terus lagi rawatan tu berkaitan dengan tu biasanya perubatan moden yang bahagian kami dengan doktor lebih detail sebab kami tahu punca dia dan kami lebih bersistematik dan alasan kami tu ada berbandingkan jumpa ini bila tanya kenapa ini rawatan tu tak dapat diberi contoh tradisional kan. Maksud saya doktor, kalau kadang ibu bapa kita ni ada 3 serangkai, ada yang diabetes, ada yang darah tinggi, ada yang sakit jantung dan tambah pula dengan masalah sendi dan juga tulang itu, apakah berjumpa doktor untuk jumpa doktor itu saya kata jangan jumpa satu sikit doktor. Yang kedua pula, ini kita sekarang cakap rawat ni, ini maksudnya Zaliha cakap dah jadilah dah jadi. Cadangan saya jumpalah doktor public boleh, private boleh. Nak jumpa saya jumpa di ITM Private Center di Sungai Buloh ataupun jumpa di tempat lain, mana-mana kawan saya, semua kawan-kawan saya ortoped, kami belajar benda yang sama. Untuk yang cegah pula katakan tadi, ada potensi itu kata ada satu soalan bagus mana saya tanya ni, ada kata doktor memandangkan guna lutut macam tadi saya bagi contoh Lee Chong Wei sukan semua kan guna akan menyebabkan osteoarthritis, kita tak dapat elak umur jadi boleh tak saya nak jimat lutut saya gunakan kurang dengan harapan tua nanti kita tak dapat osteoarthritis. So itu strategi yang salah kita kena ingat balik Allah bagi, Tuhan bagi kita anggota ni untuk diguna. So kalau kita jalan jangan kita rasa umur baru 10 tahun fikir dah dengar ni kata nanti tua akan osteoarthritis, kita nak cuba jimat guna. Kehidupan tetap diteruskan, kita kena bekerja. Cuma kita dah tahulah benda tu lagi banyak. Ada satu istilah kami panggil wear and tear. Itu dia. Betul. Wear and tear, itu bahasa Inggerisnya. Bahasa Melayunya, simple banyak guna, lagi banyak rosak. Itu pada saya bukan penyakit. Itu lumrah alam. Kita akan guna dan kita kena ready untuk tu. Contoh ada kata mengandung lah kan. Mengandung, adakah itu satu penyakit? Lumrah alam. Semua orang akan bersalin kan kalau ada tumor ke ni. Jadi pada saya osteoarthritis sendiri kalau yang primary lah untuk penyakit bukan semena terus penyakit. Semua kita perlu guna kaki. Saya tak boleh kata saya takut tua osteoarthritis, saya tak guna. Tetap kena guna. Cuma kadar kekerapan tu mungkin kena hati-hati. Jangan kerap berlari katakan tiap-tiap hari katakan kan. Sebab prinsip sesama wear and tear. Macam kita guna pen jugalah. Ada dakwah dalam bagi banyak guna lama-lama ink pen habislah. Okey, analogi doktor tu sangat bagus. Ada yang ada sumber yang lebih, boleh beli suplemen kalsium, boleh beli susu yang berkualiti tinggi. Sejauh mana sebenarnya elemen-elemen pengambilan makanan dan suplemen ni boleh membantu memanjangkan usia? Okey. Sebab itu berkaitan dengan yang saya sebut tadi, beza pelanduk dua tak serupa. Daripada situ pun kita boleh tahu osteoporosis dengan osteoarthritis itu sama. Kalsium ni macam ubat
selampau sebati dan serasi dengan bahagian kami ortopedik, sampai orang nampak ortopedik je is equal to kalsium, sampai orang rasa kalsium ni satu ubat magic dan mujarab boleh selesai masalah semua ortopedik lah. Sakit tulang kalsium, kita sakit sendi kalsium, sakit otot kalsium, macam kalsium tu ubat magic. Hati-hati ya. Kalsium yang berlebihan boleh menyebabkan batu karang dan saya tak ingat berapa amount tepat yang kita perlu satu hari, tak silap saya 1 hingga 1.2 gram sehari. Saya bagi contoh Zaliha, ada orang kata kalsium ni nak penting sangat kan. Hari ni kita perlukan 1 sehari. Kita pun nak jadi kuat kita makan 10. Badan kita tak macam tu. Dia ambil 1, jahatnya dia ni, 9 dia buang. Dia buang melalui pundi kencing dan najis, dia berak. Jahatnya besok tu dia minta lagi 1 yang baru. Nampak? Bukan jahat lah, itu memang lurang belas dan bagus. Erti kata lain, kalau kita ada 10 unit, baiklah guna satu hari satu sebab kita tahu layakkan badan kita bagi makan 10, telan 3 pil ke kalsium. Sebab tu kalau kes saya kes kepatahan apa semua pun saya tak prescribe kalsium untuk pesakit saya. Kalau muda tak apa, pakai simen operation, tunggu. Makan harian jumlah yang zat yang kita dapat daripada ciptaan Allah, buah-buahan, sayuran tu lagi tepat. Kadang-kadang kita yang buatan sendiri dari Pak Mal tu yang lagi jadi lebih tu. Tapi bukan bermaksud salah, yang pembuatan dasar tu perlu juga. Macam orang tua tu makan amount yang kita yang biasa hari tak mencukupi, dia perlu ekstra. Baru tu yang baru memerlukan bantuan. Ikut konsultasi doktor. Jangan ambil beli sendiri. Kalsium saya tahu boleh didapat dengan mudah, tak perlu pergi doktor. Ini yang bahaya. Kadang-kadang yang nak tinggi makan kalsium pun ada dengan harapan magic will happen. Itulah betul doktor, kita kalau boleh sebenarnya 1 jam osteoporosis, 1 jam osteoartritis sampai masa sangat mencemburui kita. Berapa minit kita ada lagi? Kita dah ke hujung segmen doktor. Sempat. Dan sebenarnya TV1 kita juga ada program bicara dari rawat. Saya pasti kita akan sambung lagi perbincangan di hari yang lain. Terima kasih doktor bertugas di UiTM Private Specialist Center di Sungai Buloh. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Saya rasa ramai penonton di luar sana, alamak tak cukup masa, tapi tak apa, kita sambung. Betul. Topik besar selepas ini. Topik besar. Okey. Kita